اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim siri yang ke-213 bersama dengan saya Umar Aziz dan para pelajar Hidayatul Muttaqin lil Banat, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-3840 daripada sahih Imam Muslim. Dan pada riwayat ini Imam Muslim sedang membicarakan tentang tajuk bahawa terbatal jual beli barang yang belum diterima, jual beli barang yang belum dimiliki dengan sempurna. Maka sesuatu barang yang belum dimiliki tidak boleh untuk dijual terlebih dahulu, kecualilah jika dalam isu bai'us salam, maka akan dibawakan hadis-hadis yang berbeza. Riwayat 3840, baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kunna adalah kami fi zaman Rasulullah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabda'ut ta'am, kami sering membeli makanan. At-ta'am bukanlah bermaksud makanan-makanan yang terus dimakan, tetapi sebaliknya seperti tepung dan seumpamanya. Fayab'atsu alaina, maka Nabi akan mengutuskan kepada kami man ya'muruna, seseorang yang akan memerintahkan kami, menyuruh kami, bintiqalihi, untuk kami memindahkan terlebih dahulu barang-barang yang telah kami beli, minal makanil ladzi bata'nahu, daripada tempat yang kami telah beli barang-barang makanan tersebut, ila makanin siwah, ke tempat yang lain. Maksudnya betul-betul kita memiliki qabdah, memiliki memiliki dengan sempurna barang tersebut. Qabla an nabi'ah, sebelum daripada kami boleh menjual semula barang tersebut. 3741, baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ishtara ta'ama, barang siapa yang ada membeli barang makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjual barang tersebut, hatta yastawfiyah. Banyak kali kita membaca perkataan hatta yastawfiyah, sehingga dia memiliki dengan sempurna, sepenuhnya barang tersebut, maka barulah boleh dia jual. Sebab kenapa? Kadangkala yang pertama dia khawatiri, sebelum barang tersebut sampai maka berlaku sesuatu, lalu menyebabkan dia rosak, menyebabkan ia hilang, menyebabkan sampai dengan keadaan yang tak sempurna, padahal dia telah jual, maka di situ akan membawa kepada pergaduhan, pertengkaran dan seumpamanya. 3842, baca sanad dia. Wa qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa kunna, dan adalah kami, nashtari, sentiasa membeli barang makanan seperti tepung dan seumpamanya, minar rukban, daripada daripada rombongan perniagaan, jizafan, secara pukal, secara borong, secara tanpa sukatan. Apakah maksud jizaf pada baris yang keempat? Kata Imam Nawawi, pada baris yang kelima, kata Imam Nawawi, wa huwal bai'u bila kailin wala waznin wala taqdirin. Ianya adalah jual beli
tanpa sukatan, tanpa timbangan, tanpa sebarang anggaran tetap. Maksudnya secara borong. Maksudnya contoh ada beberapa guni. Ada beberapa guni tepung, ada beberapa guni barangan. Okey, siapa nak beli secara pukal, secara borong dengan harga sekian-sekian. Itu maksud jizaf. Dibeli sesuatu barang makanan tanpa sukatan, tanpa timbangan. Maka kami biasa membeli pada zaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah melarang untuk kami terus menjual barang makanan tersebut sehingga kami memindahkannya terlebih dahulu daripada tempat bilian ke tempat yang lain untuk menunjukkan yang telah benar-benar memiliki sepenuhnya barang perniagaan tersebut. 3843 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man ishtara ta'aman, barang siapa yang telah membeli barang makanan, fala yabi'u, maka janganlah dia menjual terus barang tersebut hatta yastawfiyah, sehinggalah dia telah menerima sepenuhnya, wa yaqbidah, dan telah memiliki sepenuhnya. Maksudnya bila betul-betul berada dalam pemilikan sepenuhnya, maka barulah boleh dia jual. Jangan sebelum dia terima, dia jual. Kerana dia khawatiri, kalaulah barang tersebut rosak, kalaulah busuk, kalaulah teruk, kalau berlaku apa-apa, maka menyebabkan pergaduhan sebab dia telah ambil duit daripada orang yang dia jual kepada orang tersebut. 3844, baca sanad dia. Okey, sebelum tu kita baca dulu baris yang ketiga daripada bawah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang keenam daripada bawah. Kata Imam Nawawi, daripada hadis-hadis yang kita baca, yang mana Abdullah bin Umar ada memberi sesuatu barang secara borong, tanpa sukatan dan timbangan. Maka kata Imam Nawawi, jawazu bai'is sabrah juzafa, maka harus dan boleh untuk membeli sesuatu barang yang tidak ditimbang dan yang tidak ditimbang dan yang tidak disukat. Contohnya, kalaulah kita nak beli barang yang bandel ataupun nak beli barang secara borong, maka tanpa diketahui sukatan dan timbangan, daripada hadis ini ada keharusan dan ianya adalah boleh. Dan itulah pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, bai'us sabrah minal hintah, longgokan tepung dan ataupun longgokan kurma yang dibeli secara tanpa sukatan, maka ianya adalah sahih, boleh, walaysa biharamin, dan tidaklah haram. Dan adakah sesuatu jual beli yang tidak diketahui sukatan dan timbangan, tapi kita nampak benda tu depan mata, maka adakah ianya makruh? Haram tak haram, boleh. Tapi adakah makruh? Maka as-sahhuma, pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, jual beli seperti ini adalah makruh tanzihi. Kemudian pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, apakah hukum menjual barangan yang dibeli sebelum dimiliki sepenuhnya, sebelum sampai kepada kita dan dimiliki sepenuhnya? Kata Imam Nawawi, wa fi hadhil ahadith, daripada hadis berulang-ulang yang kita baca beberapa kali ini, an-nahyu an bai'il mabi' hatta yaqbidah al-ba'i, larangan daripada seseorang itu menjual barang yang dia telah beli sehinggalah dia memiliki barang tersebut terlebih dahulu. Waqtalafal ulama, para ulama berbeza pendapat, adakah hukumnya pada waktu itu makruh, haram ataupun tak sah ataupun bagaimana? Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, daripada hadis-hadis yang kita baca, la yasihu bai'ul mabi' qabla qabdih, sah pun tidak, dia bukan sekadar berdosa, sah pun tidak sah menjual sesuatu barang yang belum dimiliki sepenuhnya, kecualilah dengan cara bai'us salam, yang mana nanti kita akan baca hadis-hadisnya kemudian. Sawaun, sama ada barang yang nak dijual sebelum dimiliki sepenuhnya itu adalah makanan
au aqaran ataupun aset, tanah, rumah dan sebagainya, manqula, sesuatu yang boleh dipindahkan, maksudnya sesuatu yang kecil, au naqdan ataupun secara tunai ataupun seumpamanya. Maka dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kena mendapat pemilikan sepenuhnya barulah boleh dijual barang tersebut. Maka tak boleh jual. Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita baru deal dengan seseorang nak beli sesuatu. Kita baru deal. Kita baru deal. Kita tak ambil lagi barang tersebut. Kita nak jual kepada orang lain. Dalam keadaan sebelum kita memiliki barang tersebut. Maka dalam mazhab Syafi'i, perbuatan tersebut tidak sah di dalam jual beli. Kecualilah dalam isu bai'us salam, itu pun ada syarat-syaratnya yang ketat. 3844 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, man ibta'a ta'ama, barang siapa yang membeli barang makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya terlebih dahulu, hatta yaqbidah, sehinggalah dia memiliki sepenuhnya barang tersebut, maka barulah dia jual. 3845 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahum kanu yudrabuna ala ahdi Rasulillah, bahawa mereka pernah dipukul pada zaman Nabi. Pukulan bukan pada waktu itu sebagai siksaan, sebagai peringatan, sebagai peringatan. Maka daripada sini kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, maka ini boleh menjadi dalil bahawa seorang pemerintah boleh untuk menjatuhkan hukuman secara takzir ke atas orang yang melakukan jual beli dengan jual beli bai'an fasidah, dengan jual beli yang fasid, yang tak mengikut hukum, yang bertentangan dengan hukum, dan boleh ditakzirkan dengan pukulan. Maka kata Abdullah bin Umar, kami pernah dipukul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtarau ta'aman jizafa, apabila ada di antara kami yang mereka membeli makanan secara pukal, secara borong, tanpa sukatan dan timbangan, ayyabi'uh, lalu mereka terus menjualnya di tempat yang sama, maka mereka akan dipukul hatta, sehinggalah yuhawwiluh, mereka memindahkan barang tersebut ke tempat yang lain. Maka kena pindahkan dulu, baru Nabi SAW benarkan untuk jual semula kepada pihak yang lain. 3846 baca sanad dia. Anna abahu, sesungguh ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, telah berkata, ra'aitun nasa fi ahdi Rasulillah, aku telah melihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ramai, idza bata'u ta'aman jizafa, apabila mereka telah membeli barang makanan dalam bentuk pukal, borong, tanpa sukatan dan timbangan, yudrabuna an yabi'uhu fi makanihim dhalik, mereka akan dipukul sekiranya mereka menjual barang makanan yang mereka baru beli di tempat yang sama, hatta, sehinggalah yu'uhu, mereka akan membawanya pulang, ila rihalihim, ke rumah-rumah mereka. Maka asingkan dulu daripada tempat di mana beli, supaya boleh betul-betul nak menunjukkan pemilikan sepenuhnya kepada barang tersebut, maka barulah Nabi SAW benarkan untuk mereka menjual. Qala Ibn Shihab wa haddatsani Ubaidullah bin Abdullah bin Umar anna abahu kana yashtari ta'ama jizafa, bahawa sesungguhnya Abdullah bin Umar juga pernah membeli barang makanan secara pukal dan borong, tanpa sukatan dan timbangan, fayahmiluhu ila ahli, maka dia akan bawa pulang dulu kepada keluarganya sebelum dia jual semula. 3847 baca sanad dia. Yang ni terus baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man ishtara ta'ama, barang siapa yang ada membeli barang makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjual terus, hatta yaktalah, sehingga dia menyukat terlebih dahulu. Nak pastikan betul ke pada waktu itu yang dia nak jual pada orang lain
sukatannya adalah sama, supaya nak mengelakkan pergaduhan, pertengkaran dan seumpamanya. Wa fi riwayati Abi Bakrin man ibta'a 3848, ini adalah nak menerangkan pada zaman Marwan bin Hakam, pada zaman Marwan bin Hakam, maka ada orang yang akan mendapat voucher makanan. Contohnya dia dapat, zaman tersebut tak adalah mereka makan nasi, dia mendapat contohnya sebulan kadar 10 kilo tepung, 5 kilo minyak, sekian-sekian. Contohlah dia dapat voucher makanan berharga RM1,000. Tapi dia tak perlukan makanan-makanan tersebut. Maka ada di antara mereka, para tabi'in, yang mana mereka bila dapat je voucher makanan, sebelum mereka pergi ambil barang daripada Baitul Mal ataupun gudang makanan, mereka dah jual dah barang voucher makanan tersebut dengan duit, kerana mereka perlukan duit. Maka pada awalnya Marwan bin Hakam sebagai Gubernur Madinah, dia benarkan. Sehinggalah Abu Hurairah pada waktu itu melarang daripada melakukan begitu, kerana ianya seolah-olah seseorang yang menjual sesuatu yang belum dalam pemilikannya sepenuh dia. Maka Abu Hurairah larang. Maka Marwan bin Hakam tegur dan tidak lagi membenarkan selepas itu, kecualilah orang tersebut dia dapat dulu barang-barang, barulah dia jual kemudian. Tapi apakah hukum menjual bai'us sikak? Sikak bermaksud menjual voucher makanan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah hukum dia? Maka majoriti para ulama sebenarnya menyebut adalah boleh, kerana voucher makanan yang diterima itu bukanlah melalui jalan yang dia beli. Hadis-hadis yang kita baca tadi semuanya adalah berkenaan dia beli barang. Dia beli barang, maka dilarang untuk dia menjual semula sebelum dimiliki sepenuhnya. Adapun mereka ini, mereka bukan beli, mereka dapat percuma voucher makanan tersebut, dan selalunya apa yang diberikan adalah bentuk yang sama daripada kerajaan, sebenarnya daripada sudut hukum adalah boleh. Kecuali bila orang yang beli voucher makanan tersebut, contohnya saya ada voucher makanan, yang ni nanti Imam Nawawi terangkan, contoh saya ada voucher makanan, maka saya jual kepada contohnya Abdullah voucher makanan tersebut dengan harga 700. Voucher makanan tu berharga 1000, tapi saya jual dengan harga 700. Maka bila dia dapat voucher makanan harga 700, dia nak jual kepada orang yang ketiga, itu tak boleh. Menjual kepada orang yang ketiga sebelum memiliki barang tersebut, maka tak boleh. Adapun saya jual kali pertama kepada Abdullah, boleh. Sebab saya dapat bukan cara belian, tapi saya dapat, kata para ulama, melalui jalan hadiah pemberian. Maka jawapan dia adalah boleh. Terus baca sanad dia terlebih dahulu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah berkata menegur kepada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah Gubernur Madinah. Ahlalta, engkau telah menghalalkan jual beli riba. Maka Marwan berkata, ma fa'altu, aku tak buat begitu. Maka Abu Hurairah berkata, ahlalta, engkau telah mengizinkan bai'as sikak, menjual voucher makanan ataupun surat kertas yang ada menunjukkan orang ni layak mendapat bantuan sekian-sekian, ataupun kita terjemahkan voucher makanan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Engkau telah membenarkan jual beli sebelum mereka ambil barang tersebut. Wa qad naha Rasulullah, sedangkan Nabi SAW melarang an bai'it ta'am, daripada menjual makanan hatta yustawfa, sehingga dimiliki sepenuhnya terlebih dahulu. Fa khataba Marwan, maka Marwan telah berkhutbah kepada orang ramai. Fanaha, dan beliau telah mula melarang daripada jual beli seperti itu. Qala Sulaiman, berkata perawi, fanadhartu ila harasin, maka aku telah melihat kepada pengawal-pengawal gubernur, ya'khuzunaha, mereka mengambil semula voucher-voucher makanan tersebut daripada tangan orang-orang yang telah menjual barang tersebut. Mereka tak dibenarkan menjual sebelum mengambil dulu barang-barang tersebut. Pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, apakah bai'us sikak yang disebut dalam hadis? Wa huwa al-waraqatul maktubah bidainin, ianya sebenarnya adalah satu kertas yang tertulis
berkenaan dengan sesuatu bilangan bantuan yang seseorang itu boleh dapat. Okey. Wal muradu huna al-waraqatul lati, ianya adalah sejenis eskaping kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah berrizki dengan dengan makluman bantuan untuk mereka yang layak. Maka akan tertulis pada kertas tersebut bahawa orang ini akan mendapat bantuan sekian-sekian daripada makanan dan seumpamanya. Fayabi'u sahibuha, maka pemilik voucher makanan tadi menjual voucher tersebut kepada orang lain sebelum dia mengambil terlebih dahulu makanan. Wa qad ikhtalafal ulama, dan para ulama telah berbeza pendapat adakah boleh melakukan itu ataupun tidak. Wal asahu inda ashabina, kata Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat daripada kalangan para ulama Syafi'i, sebenarnya jual beli tersebut adalah boleh. Wasani, dan pendapat kedua mengatakan tak boleh. Maka orang yang mengatakan tak boleh mengambil dalil daripada pandangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa bihujjati, dan dalilnya. Wa man ajazaha, sementara orang yang mengatakan boleh bai'us sikat, menjual voucher makanan sebelum mengambil barang tersebut, ala annal mushtari mimman kharaja lahu sak ba'ahu li thalith qabla an yaqbidahu al mushtari. Fakana nahya anil bai'i tsani la anil awal. Bahawa apa yang Abu Hurairah maksudkan tak boleh adalah apabila jual beli tersebut dah berlanjutan kepada orang ketiga, keempat dan seterusnya. Adapun daripada orang yang pemilik voucher kepada orang yang kedua, yang tu boleh, tak ada masalah. Tapi daripada orang yang kedua kepada orang yang ketiga, maka itu tak boleh. Kerana pada waktu itu dia belum memiliki barang tersebut. La anil awal, adapun daripada orang pertama maka tak dilarang. Li'anna alladhi kharajat lahu malik lidzalika milkan mustaqirrah walaysa huwa bimushtari. Kerana penerima voucher makanan tersebut, dia bukanlah pembeli voucher makanan. Dia mendapat hak yang mana dijamin oleh kerajaan. Kalaulah contoh barang tu rosak, dia akan dapat barang yang sama dan tidak ada sebarang isu boleh berlaku pergaduhan, pertengkaran dan sebagainya. Sebab dia mendapat voucher makanan dengan jaminan kerajaan. Maka penjual pertama tidak ada masalah. Fala yamtani'u bai'uhu qabla al-qabdi, maka tidak dihalang jual beli orang yang menjual kali pertama voucher makanan tersebut, sebab kalaulah barang tersebut rosak sebelum sempat diambil, maka kerajaan akan bagi barang yang lain dan seumpamanya. Maka jual beli yang kali pertama tak ada masalah. Cuma kata para ulama, kadangkala pada zaman tersebut mereka berjual berantai-rantai. Sebab voucher tersebut dijual dengan harga bawah pasaran, maka dijual secara berantai-rantai. Faham ke tak faham ni? Jelas ke tak? Terus baca sanad dia. Adalah Nabi SAW bersabda, "Idza bata'ta ta'aman", apabila kamu membeli barang makanan, "fala tabi'hu", maka janganlah kamu menjualnya, "hatta tastawfiyah", sehinggalah kamu memiliki sepenuhnya. Maka kita baca lebih kurang 2 muka surat bahawa Nabi melarang daripada menjual sesuatu yang belum dimiliki. Sesuatu yang belum diterima dalam pemilikan sepenuhnya. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan tentang tahrimi bai'i subrati tamril majhulatil qadar. Maka larangan, haram menjual longgokan kurma. Longgokan kurma yang tak diketahui jumlahnya, bitamrin, dengan kurma yang lain. Kalaulah dia jual dengan pada waktu itu dengan benda yang lain, maka tidak ada masalah. Contohnya kita dah belajar tentang jizaf, dibeli dengan duit, dibeli dengan emas. Tapi kalaulah ta'am sama ta'am, makanan sama makanan, maka ianya perlu pada waktu itu jumlah kadar yang sama. Kerana ini termasuk daripada barangan ribawi yang Nabi SAW sebut dalam hadis, dilarang untuk berjual beli pada waktu itu tanpa mengetahui kadar dan jumlahnya. Maka kalaulah nak beli longgokan kurma dan dia punya bayarannya pun adalah dengan kurma,
maka longgokan kurma tersebut mestilah diketahui berapa kadar dia. Tak boleh pada waktu itu secara majhul. Sebab nak dibeli dengan barang makanan juga, maka boleh menjadi penyebab kepada barang ribawi. Jelas ke jelas? Sebab itu kata para ulama pada baris yang pertama, hadza tasrihun, hadis yang bakal kita baca ini adalah jelas bitahrimi bai'i tamri bitamar, bahawa haram menjual kurma dengan kurma sehinggalah adanya mumathalah persamaan. Kenapa perlu mumathalah? Sebab pada waktu itu ianya jenis yang sama. Kurma dengan kurma, ianya juga adalah barang makanan. Maka berkata para ulama, li'annal jahla bil mumathalati fi hadzal bab, kerana apabila tidak diketahui persamaan kadar barangan yang hendak ditukar kurma sama kurma, maka sebab itulah dilarang. Sebab Nabi SAW sebut berkenaan tentang kurma dan kurma, illa sawa'an bisawain, nak jual kurma sama kurma, mestilah pada waktu itu kadarnya adalah sama. Kadarnya adalah sama. Makanan nak dijual dengan makanan, kadarnya adalah sama. Walam yasul tahakkul musawah ma'al jahal. Bagaimana nak menjual dengan kadar yang sama jika tidak diketahui jumlah sukatan kurma tersebut? Begitulah juga kata Imam Nawawi, hukumnya menjual tepung dengan tepung, menjual tepung bali dengan tepung bali, wasairur ribawiyat, dan juga semua barang-barang ribawi yang lain apabila nak dijual sesamanya, maka pada waktu itu tidak boleh kecuali dalam keadaan diketahui kadar dan jumlahnya mestilah sama rata. Tapi kalaulah dibeli dengan duit, maka tak ada masalah. Kalaulah dibeli dengan duit, tak ada masalah. Tapi kalaulah membeli kurma sama kurma, maka mesti diketahui jumlah sukatannya berapa. 3,850 baca sanad dia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'is subrati minat tamar, daripada menjual satu longgokan kurma, la yu'lamu makiluha, yang tidak diketahui jumlah kadar sukatannya, berapa sa, berapa gantang, berapa kilo, bil kailil musamma minat tamar, dan dijual dengan ganti ataupun dengan barang daripada jumlah yang diketahui daripada kurma. Contohnya ada satu longgokan kurma, tak diketahui berapa jumlahnya, nak dijual dengan 100 kilo kurma, maka tak boleh. Mesti pada waktu itu bila nak jual kurma sama kurma, mestilah mumathalah, mestilah kadarnya adalah sama. 3,851 baca sanad dia. Yang ni kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilay qala hadatsana Isa bin Ibrahim qala akhbarana Ruh bin Ubadah qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubairi annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, dengan riwayat yang lebih kurang sama, ghaira annahu lam yadhkur minat tamri fi akhiril hadis. Bab yang seterusnya berkenaan tentang sabit khiyarul majlis. Khiyarul majlis bermaksud bila pembeli dan penjual telah bersetuju dengan sesuatu akad, telah bersetuju. Contohnya, saya nak membeli segulung kain dengan harga RM500, dah bersetuju dan telah membuat pembayaran. Khiyarul majlis bermaksud selagi mana pembeli dan penjual berada dalam majlis yang sama, dalam kedudukan yang sama, maka masing-masing tetap mempunyai pilihan. Tetap mempunyai pilihan. Kalaulah tiba-tiba penjual nak membatalkan jualan, maka boleh. Pembeli nak membatalkan pembelian, maka adalah boleh berdasarkan hadis ini. Maka hadis ini nak menerangkan subutu khiyaril majlis, sabit pilihan meneruskan ataupun membatalkan jual beli selagi mana dalam majlis lil mutabayi'aini, bagi kedua belah pihak pembeli dan penjual. 3,852 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda, al-bay'an, kedua pembeli dan penjual, kullu wahidin minhuma, setiap seorang daripada mereka berdua, daripada pembeli dan penjual, bil khiyar, mempunyai pilihan untuk meneruskan
pembelian ataupun membatalkan ala sahibih ke atas temannya malam yatafarraqa, ini syarat dia, selagi mana mereka berdua tidak berpisah. Apabila dah bangun dah berpisah, maka ketika itu tidak lagi ada pilihan tersebut illa kecuali bai' al-khiyar, jual beli yang memang telah diletakkan syarat khiyar, telah diletakkan syarat pilihan. Ada sebahagian orang meletakkan, baik saya akan beli barang ni tetapi saya letakkan syarat, saya ada pilihan untuk membatalkan dia dalam tempoh 3 hari ataupun 5 hari. Kalaulah ada syarat tersebut, maka tak ada masalah. Walaupun berpisah majlis, maka syarat khiyar tersebut tetap ada. Jelas ke jelas? Pada baris yang pertama kata Imam Nawawi, hadzal haditsu dalilun. Hadis ini menjadi dalil bahawa sabit pilihan selagi mana berada di dalam majlis. Likulli wahidin minal mutabayi'ain, bagi setiap orang daripada pembeli dan penjual, ba'da iniqadil bai'i, setelah selesainya akad jual beli, hatta yatafarraqa min zalikal majlisi bi abdanihima, sehingga berpisahnya kedua-dua ataupun salah seorang daripada pembeli dan penjual dengan badannya daripada majlis tersebut. Wabihadza, dan inilah pendapat majoriti para ulama daripada kalangan sahabat dan tabi'in, dan termasuklah kita nampak begitu banyak nama, antaranya baris bawah Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Ali ibn al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Waqala Abu Hanifah wa Malik, Imam Abu Hanifah dan Malik berkata, la yathbutu khiyarul majlis, tidak ada sesuatu yang dipanggil khiyarul majlis, pilihan selagi mana dalam majlis, bal bahkan yalzamul bai', menjadi wajib menuruti akan pelaksanaan jual beli apabila telah selesainya ijab dan qabul. Bila selesai dia ijab dan qabul, dah tak ada pilihan untuk membatalkan. Itu pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan dan majoriti para ulama mengatakan tetap ada pilihan berdasarkan hadis-hadis yang kita baca. Lalu apakah maksud daripada hadis yang kita baca tadi? Illa bai'al khiyar. Maka seseorang itu apabila dia berpisah, dia tidak ada lagi pilihan untuk membatalkan jual beli kecuali jual beli yang diletakkan syarat pilihan. Maksudnya dia ada syarat, diletakkan syarat, dia ada pilihan sampai 3 hari, 5 hari dan sebagainya. Maka sebenarnya kata Imam Nawawi, untuk ini ada 3 penjelasan. Apakah dia? Nanti para pelajar baca. Saya telah terangkan salah satu dia. 3853 yang ni kita tidak terjemahkan sebab ini adalah sekadar kumpulan beberapa sanad yang dikumpulkan oleh Imam Muslim berdasarkan hadis al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa bay'al khiyar. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان تحويل. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر تحويل. وبه إليه قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كل من عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. وبه إليه قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن هجر قال حدثنا إسماعيل تحويل. وبه إليه قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. وبه إليه قال وحدثني ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد تحويل. وبه إليه قال وحدثنا ابن رافع قال حدثني ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم nahwa hadis Malik an-Nafi'. Riwayatnya adalah lebih kurang sama. 3854. Baca sanad dia. An-Nafi' an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillah, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani, apabila dua orang pembeli dan penjual telah melakukan akad, fakullu wahidin minhuma, maka setiap seorang daripada mereka pembeli dan penjual bil khiyar mempunyai pilihan. Pilihan apa? Sama ada nak meneruskan ataupun nak membatalkan akad tersebut. Sampai bila mereka ada pilihan ini? Malam yatafarraqa, selagi mana mereka berdua tidak berpisah.
wa kana jami'a, dan selagi mana keduanya masih berkumpul di satu tempat. Ataupun yukhayyiru ahaduhumal akhar, sehingga telah membuat pilihan salah seorang daripada mereka berdua akan yang lain. Fa in khayyara, maka apabila telah membuat pilihan salah seorang daripada mereka akan yang lain, fatabaya'a ala dhalika, dan mereka telah bersetuju, faqad wajabal bai', maka lazimlah jual beli. Maksudnya mereka ada pilihan, tetapi salah seorang daripada mereka kata, saya bersetuju untuk meneruskan jual beli, dan yang kedua ni pun bersetuju, maka wajabal bai', lazimlah jual beli. Walaupun sebelum berpisah tubuh badan, sebab seseorang itu telah membuat pilihan. Wa in tafarraqa, dan jika mereka berdua telah berpisah, ba'da an tabaya'a, setelah mereka berdua melakukan akad, walam yatruk wahidun minhumal bai', dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang memilih untuk membatalkan jual beli, faqad wajabal bai', juga telah lazim jual beli. Sama ada berpisah tubuh badan melazimkan jual beli, ataupun apabila pilihan telah dibuat yang lain setuju, maka walaupun belum berpisah tubuh badan, maka telah lazimlah jual beli. Jelas ke jelas? 3855 baca sanad dia. Amla alayya Nafi', Nafi' telah menyuruhku untuk menulis, iaitu Ibnu Jurayj, bahawa beliau telah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'al mutabayi'ani bil bai'i", apabila telah melakukan akad penjual dan pembeli dengan sesuatu perniagaan, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, maka setiap seorang daripada pembeli dan penjual mempunyai pilihan, min bai'ihi, daripada jual beli tersebut selagi mana mereka belum berpisah. Ataupun yakunu bai'uhuma an khiyar, bahawa jual beli mereka berdua dilakukan dengan pilihan. Apakah maksud dilakukan dengan pilihan? Maksudnya salah seorang daripada mereka berkata, aku pilih untuk meneruskan jual beli walaupun mereka masih belum berpisah, dan orang kedua setuju. Fa idza kana bai'uhuma an khiyar, maka jika apabila jual beli tersebut telah menyepakati pilihan daripada awal, faqad wajaba, maka telah lazimlah jual beli tersebut, tidak lagi boleh dibatalkan. Jelas ke jelas? Zada bin Abi Umar, maka riwayat ini nak menerangkan, berkata Nafi', maka adalah fakana idza baya'a rajula, adalah Abdullah bin Umar apabila dia melakukan sesuatu urusan jual beli, fa arada an la yuqilah, dan beliau ingin untuk tidak membatalkan jual beli tersebut, dia tak nak jual beli tersebut dibatalkan. Qama, maka dia akan segera bangun, famasya hunai'ah, dan dia akan berjalan beberapa ketika, summa raja'a ilaih, barulah dia kembali. Maka bila dah berpisah tubuh badan, maka tidak ada lagi khiyarul majlis, pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut selagi mana berada dalam majlis. Jelas ke jelas? 3856 baca sanad dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, qala Rasulullah, bahawa Nabi SAW telah bersabda, kullu bai'aini, setiap jual beli daripada pembeli dan penjual, la bai'a. Apakah maksud la bai'a? Maka pada baris yang yang ke-6 daripada syarah Nawawi, ai laisa bainahuma bai'un lazim, maka setiap jual beli tidak ada yang dilazimkan jual beli tersebut, hatta sehinggalah yatafarraqa, mereka berdua berpisah, illa, kecuali bai'ul khiyar, jual beli yang memang telah diletakkan syarat untuk ada khiyar, untuk ada pilihan beberapa hari, maka ianya kekal ada walaupun setelah berpisah tubuh badan. 3857 baca sanad dia. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, al-bay'an
kedua penjual dan pembeli bil khiyar memiliki pilihan untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli walaupun selepas akad. Malam yatafarraqa, selagi mana mereka berdua tidak berpisah daripada majlis. Fa in sadaqa, maka jika keduanya berlaku jujur, wa bayyana, dan menjelaskan sebarang kekurangan yang ada pada mabik, pada barang yang dijual ataupun pada saman ataupun pada duit yang dibayar, burika, maka akan diberkati mereka berdua di dalam jual beli tersebut. Wa in kadzaba, jika mereka berdua ada yang berbohong, wa katama, dan menyembunyikan sesuatu kekurangan, muhikat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkatan daripada jual beli mereka. Tak ada keberkatan. Walaupun nampak untung banyak, tetapi tidak akan ada keberkatan. 3858 baca sanad dia. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama, telah berkata Muslim Ibn al-Hajjaj, iaitu Imam Muslim. Imam Muslim berkata, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ini dilahirkan di dalam Kaabah. Dilahir dalam Kaabah. Dan beliau hidup selama 120 tahun. Panjang usia dia. Panjang usia dia. Beliau adalah keluarga dengan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Bab yang seterusnya, maka dibawakan dua hadis berkenaan tentang orang yang sering kena scam dalam jual beli. Man yukhda', orang yang kena sering ditipu dalam jual beli. Terus 3859 baca. Next. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, zakara rajulun, seorang sahabat telah menceritakan kepada Nabi, annahu yukhda'u fil buyu', beliau sering ditipu di dalam jual beli. Al buyu' maksudnya banyak jual beli. Beliau sering ditipu. Maka Nabi SAW bersabda, man bay'ata, selepas daripada ini siapa pun yang kamu melakukan jual beli dengan dia, maka kamu katakanlah kepadanya, la khilabata, jangan sesekali menipu aku. Fakana idza bay'a, maka adalah sahabat ini setiap kali dia melakukan jual beli, dia akan memberi peringatan, la khiyabata, jangan sesekali menipu aku. Maka dia akan beri peringatan. 3860 baca sanad dia. Terus. Hadis ni lebih kurang sama. Qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah kilahuma an Abdullah bin Dinar bi hadzal isnad mislah wa laysa fi hadisihima fa kana idza bay'a yaqulu la khiyabah. Maka berkenaan tentang adakah orang yang kena scam, ada jual beli scam ataupun orang yang kena tipu, adakah dia mempunyai pilihan untuk mendapatkan balik barang dia ataupun tidak. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kelima daripada bawah, haulu khiyaril ghaban, orang yang kena tipu, apakah hukum dia? Para ulama telah berbeza pendapat fi hadzal hadis, berkenaan hadis ini. Maka ada sebahagian mengatakan hadis ini adalah khusus untuk sahabat tersebut, wa annal mughabanata bainal mutabayi'aini lazimah, bahawa apapun jual beli yang berlaku walaupun secara jalan penipuan, maka melazimkan jual beli. La khiyara lil maghbun, tidak ada pilihan bagi orang yang kena tipu dengan sebab dia kena tipu. Sawaun, sama ada jual beli tersebut jumlahnya kecil, kasurat ataupun besar. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan pandangan yang lain. Mereka mengatakan orang yang kena tipu tidak ada pilihan untuk membatalkan perniagaan tersebut. Sementara Imam Malik berkata, lil maghbunil khiyar, orang yang kena tipu maka dia ada pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut berdasarkan hadis ini, tapi dengan ada syarat-syarat yang tertentu. Bab yang seterusnya 3861, maka nak menerangkan an-nahyu, larangan, an bai'ith thimar, daripada menjual buah, qabla buduwi salahiha, sebelum buah di pokok itu masak, maka dilarang untuk jual buah. Sebab takut nanti sebelum buah tu masak dah dijual, tetapi tiba-tiba datangnya sesuatu
pokok tu mati, buahnya rosak dan sebagainya, maka tak boleh untuk menjual buah sebelum dia masak. Bighairi syartil qati, tanpa syarat memotong buah tersebut. Tapi kalaulah contoh dia jual buah sebelum masak dengan syarat orang tu kena potong sekarang, maka sah. Dan orang tu pun memang dia nak beli buah yang belum masak, maka tak ada masalah. Tapi kalaulah dijual buah yang belum masak dengan keadaan biar buah tersebut dibiarkan di atas pokok sampai masak, maka tak boleh. Dia khawatiri berlakunya sesuatu yang mana akhirnya membawa kepada pergaduhan dalam perniagaan. 3861 baca. Maka sesungguhnya Nabi SAW telah melarang an bai'is thimar, daripada menjual buah yang masih di atas pokok, hatta yabdua salahuha, sehingga benar-benar jelas kelihatan masak. Nahal bai', Nabi melarang kepada penjual, wal mubta' dan juga pembeli. Kedua-duanya Nabi larang. 3862 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ila qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah ya Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislih. 3863 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'in nakhli, daripada menjual buah kurma yang masih di atas pokok, hatta tazhuwa, sehinggalah buah tersebut benar-benar masak. Bila dah benar-benar masak. Wa anis sumbul, dan Nabi melarang daripada menjual bijian, hatta yabyadda, sehingga ianya betul-betul masak, betul-betul matang. Wa ya'manal aha, dan bebas daripada sebarang kerosakan. Wa nahal bai'a wal mushtari, dan Nabi melarang kedua-duanya. Penjual pun Nabi larang daripada jual, pembeli pun Nabi larang daripada beli. 3864 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tabta'us thamara, janganlah kamu membeli ataupun janganlah kamu menjual as-samar, buahan yang masih di atas pokok, hatta yabdua salahu, sehingga buah tersebut benar-benar masak, dah masak. Walaupun tak masak pada waktu itu semuanya, bila kebanyakan dah masak, maka boleh dijual. Watadhhab, sehinggalah benar-benar buah tersebut bebas, anhul afah, daripada sebarang kerosakan. Qala yabdu salahu, apakah yang dimaksudkan buah kurma tersebut masak? Apabila ianya kelihatan merah dan kekuningan, maka barulah boleh jual. Sebab kalau tidak, kalau apa-apa berlaku, maka belum tentu penjual nak pulangkan balik duit, dalam keadaan pembeli telah mengalami kerugian. 3865 sampailah 3867, maka tiga hadis ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi la qala hadatsana Muhammadul Musanna wa ibn Abi Umar qala hadatsana Abdul Wahhab an Yahya bi hadzal isnad hatta yabdu wa salahu wa lam yadhkur ma ba'dah. 3866. Wa bi la qala hadatsana Ibnu Rafi' qala hadatsana Ibn Abi Fudayk qala akhbarana ad-Dhahhak an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Abdul Wahhab. 3867. Wa bi la qala hadatsana Suwaid bin Sa'id qala hadatsana Hafs bin Maisarah qala hadatsani Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Malik wa Ubaidillah. 3868. Maka baca sanad dia. Terus. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, telah berkata, qala Rasulullah, bahawa Nabi SAW telah bersabda, la tabi'us samar, janganlah kamu menjual buah-buahan yang masih di atas pokok. Sampai bila? Hatta yabdu salahu, sehinggalah buah tersebut masak. Dah masak baru boleh jual. Kalaulah belum masak, maka jangan jual. Dia khawatiri akan membawa kepada pergaduhan jika buah tersebut rosak ataupun berlakunya bencana dan sebagainya. 3869 baca sanad dia.
Maka dikatakan kepada Abdullah bin Umar, ma salahu? Apakah yang dimaksudkan buah tersebut masak? Qala, beliau berkata, tadhhabu ahatuh, apabila buah tersebut bebas daripada sebarang bencana, daripada sebarang kerosakan. 3870. Baca sanad dia. Bersihkan ibu. Tisu. Tisu. Sini adik. Ya. Okey, tak nak tutup. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ataupun nahana, Nabi telah melarang kami an bai'is samar, daripada menjual buah yang masih di atas pokok, hatta yatiba, sehingga buah tersebut kelihatan bagus. Maka bila buah tersebut dah boleh dimakan, dah boleh dipetik, maka barulah boleh dijual. Terus 3871. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nah Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'is samar, daripada menjual buah yang masih di atas pokok, hatta yabdu wa salahu, sehinggalah buah tersebut kelihatan masak, iaitu dah selamat daripada bencana, dah boleh dipetik, maka barulah boleh dijual. 3872 baca. Daripada Abu Bakhtari, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an bai'in nakhli, berkenaan tentang menjual buah kurma yang masih di atas pokok. Faqala, maka beliau berkata, nah Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'in nakhli, daripada menjual buah kurma yang masih di atas pokok, hatta yakul minhu, sehinggalah layak memakan buah tersebut, au yu'kalu minhu, ataupun buah tersebut layak untuk dimakan. Maksudnya sampailah dah masak baru boleh jual. Wa hatta yuzan, dan sehingga buah tersebut layak untuk ditimbang. Maksudnya dah boleh jual, maka barulah boleh dijual. Qala, maka aku pun bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan layak ditimbang? Faqala rajulun indah, maka berkatalah seseorang di sisi Abdullah bin Abbas, hatta yuhras, sehingga buah tersebut dah boleh diasingkan, boleh disimpankan. Maka bila dah boleh dipotong, diasing, disimpan, maka barulah boleh dijual buah kurma yang berada di atas pokok. 3873, baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, la tabta'us thimar, janganlah kamu menjual buah yang masih di pokok, hatta yabdu wa salahuha, sehingga telah jelas buah tersebut masak, maka barulah boleh jual. Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pada baris yang ke-20, kata Imam Nawawi, apakah hukum menjual buah sebelum daripada masak? Amma ahkamul bab, maksudnya buah yang masih di atas pokok sebelum dimasak, apakah hukum menjual? Fa in ba'a thamarah, jika seseorang itu menjual buah yang masih di atas pokok sebelum masak, bi syartil qata', namun dengan syarat pembeli itu mesti potong buah tu sekarang, maka jawapan dia adalah boleh. Kerana ada orang yang memang nak beli buah yang tak masak untuk sesuatu tujuan. Maka kalaulah dijual dengan syarat potong sekarang, maka sah. Maka adalah sah. Dan pada waktu itu perlu untuk dipotong. Kemudian 4 baris berikutnya, hukmu bai'is thamarah ba'da buduwi salah. Apakah hukum menjual buah yang dipokok setelah ia masak? Wa amma idza bi'atis thamarah, apabila buah tersebut dijual selepas daripada masak, maka ianya harus, hukumnya adalah boleh dijual. Wa yushratul qata', dan disyaratkan untuk segera dipotong buah tersebut, supaya kalaulah berlaku apa-apa, maka penjual tidak bertanggungjawab dan seumpamanya. 3874. Maka tadi kita dah belajar, kalaulah kita nak jual kurma sama kurma, maka antara syarat dia mestilah mumathalah, mestilah kadar dia sama. Maka Nabi tak benarkan menjual kurma dengan kurma dalam keadaan tidak mengetahui jumlah berapa. Maka apakah hukum menjual kurma yang lama
Contohnya saya ada kurma yang lama banyak. Tapi keluarga saya dan saya teringin nak makan kurma yang fresh, kurma yang segar. Maka apakah hukum menjual kurma yang lama yang dipanggil tamar dengan kurma yang segar yang dipanggil rutab? Akan kurma kalau segar maka dia fresh, maka dipanggil rutab. Adakah boleh? Maka jawapan dia tak boleh kecuali jual beli secara araya. Maka apakah maksud araya? Maka Nabi hanya benarkan pada kadar bawah daripada 5 wasak. Maka hanya bai'ul araya boleh. Selain daripada itu tak boleh. Tak boleh menjual kurma yang lama dengan kurma yang segar bawah daripada lebih daripada kadar 5 wasak. Jelas ke jelas? 3874 baca sanad dia. Maka tajuknya kata Imam Nawawi bawakan hadis-hadis berkenaan tentang tahrimi bai'ir rutab, haram menjual kurma yang segar bitamar dengan kurma yang lama. Kurma lama ni selalunya dia dah kering, dah lama. Namun masih elok, masih boleh makan. Ada orang suka makan kurma lama, ada orang suka makan kurma yang fresh, yang baru masak. Ada orang suka makan kurma separuh masak yang selalunya yang masih keras kekuningan. Ada setiap orang berbeza-beza. Maka Nabi larang daripada menjual kurma yang segar dengan kurma yang lama kecuali melalui jual beli araya. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu daripada Nabi SAW naha baginda telah melarang an bai'is samar daripada menjual buah yang berada di pokok hatta ya berdua salahu sehingga telah jelas masak buah tersebut. Wa an bai'is samar bit tamar dan Nabi melarang daripada menjual kurma yang segar dengan kurma yang lama. Samar maksudnya kurma yang segar. Tamar maksudnya kurma yang lama. 3875 kita tak terjemahkan. Qala bin Umar wa haddatsana Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu rakhasa fi bai'il araya. Nabi telah memberikan kelonggaran pada jual beli araya. Nanti kita akan baca apakah itu jual beli araya. Zaid bin Numair fi riwayatih an tuba'a. 3876 baca sanad dia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW telah bersabda la tabta'us samar janganlah menjual buah yang masih di pokok hatta ya berdua salahu sehingga ianya layak dijual, sehingga ianya menjadi masak. Wala tabta'us samara bitamar dan janganlah kamu menjual kurma yang segar dengan kurma yang lama. Qala Ibn Syihab wa hadatsani Salim bin Abdullah bin Umar an Nabi SAW mislahu sawaan. Terus 3877. Yang ni kita akan sambung jam 6.30 nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wa iyyakunna. Terima kasih semua.